Baik, soalnya soal sama ada kedudukan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan itu menjadi masalah, saya nak sebut di sini dalam sejarah kita, sama ada digabungkan atau tidak bukan masalah. Masalahnya ialah guna kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ya, dan ini terpakai di banyak kalangan. Yang bersih sama aja belah sini, belah sana, jangan bimbang. Tapi yang terpalit dengan rasuah itu harus merasa tertekan dan bimbang, dan saya bertekad apapun telahan yang dibuat, saya akan tekad untuk pentadbiran kerajaan perpaduan ini, saya akan gunakan segala usaha mengelak dan menghalang khianat dari segi rasuah yang berleluasa. Terima kasih. Kita maju pada soalan kedua. Penumpuan SPRM sekarang ialah rasuah yang berskala besar. Kerana kalau dulu terlalu banyak masa dan tenaga untuk menumpukan perhatian, menangkap ikan-ikan bilis. Dan ini tidak akan banyak membantu kerana rasuah sudah merupakan satu hal yang sistemik. Sebab itu sasaran utama pengurusan siasatan yang efektif, yang berkesan, ya, pencegahan yang berkesan dan meningkatkan dalam masa yang sama keyakinan masyarakat dalam usaha memerangi rasuah. Beberapa kes yang saya sebutkan tadi berskala besar, termasuk umpamanya skandal air terbesar di Sabah yang melibatkan infrastruktur mencecah 3.3 bilion ringgit, yang ini melalui Ops Water. Setakat ini aset recovery 63 juta ringgit dan kes masih di mahkamah. Keduanya sindiket Bitcoin mencuri bekalan elektrik dengan kerugian sehingga 2.3 bilion ringgit dari tempoh 2018 hingga 2021 melalui Ops Power. Ketiga, umpamanya tuntutan palsu dalam dana insentif semasa PKP COVID-19, program penjana kerjaya. Ini digunakan melalui Ops Hire dan telah diselamatkan 426 juta ringgit. Kemudian sindiket pengurangan saman trafik yang juga melibatkan kelompok-kelompok dalam sindiket satu kartel seperti mana yang terdapat dalam JPJ baru-baru ini yang mencecah jutaan ringgit. Jadi saya percaya penumpuan kepada skala besar itu yang telah dijalankan dan sedang dijalankan akan memastikan bahawa rakyat dan pejabat awam dan pimpinan politik bahawa SPRM lebih agresif seperti mana yang dititah dalam titah diraja semalam. Terima kasih. Kita telah melahirkan rasa duka cita terhadap apa yang telah gempa bumi malapetaka menimpa Turki dan Syria, dan kita di antara smart team yang paling awal yang sampai ke Turki. Dan Presiden Tayyip Erdogan telah 2 kali hubungi saya. Pertama menyatakan penghargaan kepada usaha kita, dan keduanya masih memohon kerjasama dan pertolongan kita. Kos smart itu banyak dikurangkan kerana kos penerbangan ditanggung semuanya oleh syarikat penerbangan Turki. Jadi kos penerbangan oleh itu setakat ini di sekitar 4 juta ringgit sahaja yang dibelanjakan untuk smart, dan kita hantar dah 2 pasukan, dan pada malam ini 1 lagi akan dikirim, termasuk Angkatan Tentera Malaysia dengan kemudahan hospital yang telah pun dipasang dan telah beroperasi. Sementara itu kita telah menyediakan hampir dengan sepatutnya petang esok beberapa syarikat tempatan, jadi kumpulan setakat ini ialah sekitar 20 juta ringgit, termasuk 1 juta US dollar daripada kerajaan dan 1 juta US dollar dari Bahadur Yang Mulia Tuanku Sultan Johor. Jadi setakat ini 20 juta. Saya diminta oleh Presiden kalau boleh untuk
segera ke sana untuk memberikan support moral dan saya sedang menimbangkan sama ada terpaksa bertolak malam ini untuk ke Turki untuk menunjukkan sokongan kita kerana beberapa pemimpin negara telah sampai dan Presiden Tayyip Erdogan telah meminta kalau boleh saya sampai secara peribadi di sana. Betul ya betul, kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20 iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Ada beberapa langkah lain yang kita kenakan dalam konteks penekanan yang sama. Umpamanya, subsidi diesel itu pada tahun 2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara dan lain-lain, separuh daripada volum itu telah dijual melalui stesen minyak. Maknanya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada ketirisan itu, dia akan membantu. Begitu juga beberapa hal lain dari segi penjanaan pertumbuhan ekonomi kerana kesediaan pelabur-pelabur domestik dan asing yang mula masuk ke dalam negara, saya percaya hasil akan meningkat tanpa membebankan broad base rakyat secara umum. Dari segi faktanya, hutang telah mencecah liability dan hutang kerajaan 1.5 trilion, iaitu 82% kepada KDNK. Untuk memperincinya, hutang kerajaan ialah 1,079.6 trilion, termasuk komitmen jaminan 205.9 bilion, 1MDB 18.2 bilion dan liability lain 142.2, jumlah 145.9 trilion. Dan kalau dikira dari segi peratus, 82% daripada KDNK, dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4%. Dia termasuk khidmat hutang sekarang. Bagaimana kita bayar 2022, bayaran khidmat hutang atau debt service charges ialah 41 bilion ringgit dan 2023 46 bilion ringgit. Peratus hasil untuk 2022 14%, 2023 16%. Ini adalah maknanya bayaran khidmat hutang, namanya ini hanya membayar faedah, bukan bayar hutang.